Terdapat kira-kira 100 trilion sel dalam badan manusia. Lebih kurang 25 juta sel-sel baru dihasilkan setiap saat dalam badan kita. Sel-sel saraf dalam otak manusia adalah lebih banyak daripada bilangan bintang di cakrawala ini. Sel ialah unit binaan asas bagi semua organisma hidup. Salah satu ciri sel hidup ialah keupayaan untuk membahagi. Ini bermakna sel hidup berkeupayaan membahagi untuk menghasilkan sel-sel yang sama seperti induknya. Setiap sel hidup yang baru terbentuk daripada sel induk melalui proses pembahagian sel. Pembahagian sel melibatkan dua proses yang utama, iaitu mitosis dan sitokinesis. Mitosis ialah proses pembahagian nukleus yang menghasilkan dua nukleus anak yang mempunyai bilangan kromosom yang sama seperti induknya. Mitosis berlaku dalam semua sel badan, iaitu sel soma kecuali sel pembiakan. Sitokinesis pula ialah pembahagian sitoplasma dan nukleus kepada dua sel. Dua sel anak yang serupa dengan induk akan dihasilkan selepas berakhirnya proses mitosis dan sitokinesis. Kromosom dijumpai dalam nukleus sel. Setiap kromosom mempunyai pasangan yang dinamakan kromosom homolog. Salah satu kromosom berasal daripada ibu dan satu kromosom pula berasal daripada bapa. Sel yang mempunyai satu set kromosom homolog dikatakan diploid atau 2N. Sel soma adalah diploid. Sel yang mempunyai jumlah kromosom yang terdiri daripada hanya satu ahli pasangan homolog dikatakan haploid, iaitu N. Sel pembiakan seperti sperma dan ovum adalah haploid. Setiap organisma mempunyai bilangan kromosom yang berbeza. Kitar sel ialah suatu tempoh di mana setiap sel melengkapkan pembahagian sel. Kitar sel boleh dibahagikan kepada interfasa dan fasa mitosis atau fasa M. Interfasa merupakan peringkat sel menjalani pertumbuhan dan persediaan untuk pembahagian sel yang seterusnya. Dalam peringkat ini, nukleus kelihatan besar dan jelas. Sepasang sentrosom yang terdiri daripada sentriol terbentuk dalam sitoplasma sel haiwan. Interfasa dibagikan kepada 3 fasa pendek, iaitu fasa G1 atau fasa pertumbuhan pertama, fasa S atau fasa sintesis DNA dan fasa G2 atau fasa pertumbuhan kedua. Sel yang baru dibentuk akan memasuki fasa G1 di mana pertumbuhan sel berlaku secara aktif. Dalam peringkat ini, kadar metabolisme sel adalah tinggi. Protein dan organel-organel baru seperti mitokondrion dan kloroplas akan disintesis dalam peringkat ini. Kromosom tidak jelas kelihatan tetapi menyerupai bebenang halus panjang yang disebut kromatin. Jika keadaan sesuai dan baik, sel akan memasuki fasa yang seterusnya, iaitu fasa S. Dalam peringkat ini, DNA mula disintesis oleh sel. DNA dalam nukleus sel mengalami penggandaan dalam peringkat ini. Setiap kromosom yang mengganda terdiri daripada 2 kromosom seiras yang disebut kromatid kembar. Kromatid kembar ini bercantum bersama di kawasan yang disebut sentroma. Dalam fasa G2, sel akan terus membesar dan kekal aktif. Bahan yang diperlukan untuk pembagian sel
seperti protein dan enzim akan dihasilkan dalam fasa ini. Sel akan mengumpul tenaga dan membuat persiapan terakhir untuk memasuki peringkat yang seterusnya. Fasa mitosis dibahagikan kepada profasa, metafasa, anafasa, telofasa, dan sitokinesis. Pada peringkat ini, kromosom-kromosom dalam nukleus mengecut, memendek dan berlingkar. Setiap kromosom terdiri daripada sepasang kromatid kembar yang bersambung pada sentroma. Gentian gelendong mula terbentuk dan memanjang antara sentriol dalam sitoplasma. Setiap pasangan sentriol berpindah ke kutub sel bertentangan. Dalam kebanyakan sel tumbuhan, gentian gelendong terbentuk tanpa sentriol. Pada peringkat akhir profasa, nukleolus hilang dan membran nukleus terurai. Fasa yang kedua dalam mitosis ialah metafasa. Kromatid terikat dengan gentian gelendong pada sentromanya. Sekarang, sentroma semua kromosom tersusun sebaris di tengah-tengah sel pada satah khatulistiwa. Ketika ini, kromatid kembar masih terikat antara satu sama lain di sentroma. Semasa anafasa, sentroma membagi kepada dua dan kromatid kembar berpisah. Gentian gelendong mula mengecut dan memendek. Ini menyebabkan kromatid kembar tertarik ke kutub sel yang bertentangan. Kromatid yang telah berpisah ini dikenali sebagai kromosom anak. Pada akhir fasa ini, setiap kutub sel mempunyai satu set kromosom yang sama. Fasa telofasa bermula apabila kedua-dua set kromosom tiba di kutub sel yang bertentangan. Kromosom membuka lingkaran dan memanjang semula. Pada masa ini, kromosom kelihatan seperti struktur berbenang halus kromatin semula. Gentian gelendong mula menghilang dan membran nukleus baru terbentuk. Nukleolus terbentuk semula dalam setiap nukleus. Dengan ini, proses mitosis akan tamat dan menjalani sitokinesis. Sitokinesis ialah pembagian sitoplasma yang berlaku pada akhir fasa telofasa. Melalui sitokinesis, sel anak memperoleh semua organel, nutrien dan bahan lain yang diperlukan oleh sel untuk meneruskan hidup. Dalam sel haiwan, sitokinesis berlaku apabila membran plasma mencerut di bahagian tengah sel di antara dua nukleus. Ini menyebabkan sel mencerut sehingga terputus menjadi dua sel anak yang seiras. Setiap sel yang terbentuk mempunyai DNA, sitoplasma, membran plasma dan organel-organel lain yang tersendiri. Proses mitosis membolehkan sel-sel yang baru dibentuk mempunyai maklumat genetik dan sifat yang sama seperti sel induknya. Sitokinesis dalam sel tumbuhan adalah berbeza daripada sitokinesis sel haiwan. Sitokinesis dalam sel tumbuhan bermula apabila vesikel-vesikel berkumpul di bahagian tengah sel di antara dua nukleus. Vesikel-vesikel ini akan bercantum dan membentuk satu pundi besar yang disebut plat sel. Plat sel berkembang ke arah luar sehingga bercantum dengan membran plasma yang asal dan memisahkan kedua-dua sel anak.
Gentian selulosa dihasilkan oleh sel di akhir sitokinesis untuk menguatkan dinding yang baru. Setiap sel anak yang terhasil adalah seiras dengan induknya. Proses mitosis menambah bilangan sel dalam organisma. Dalam badan organisma, mitosis berlaku beberapa kali untuk membina sel-sel tertentu sehingga organisma tersebut mencapai saiz maksimum. Mitosis membantu pertumbuhan sel-sel baru dan membaiki tisu-tisu rosak. Apabila seseorang menderma darah, mitosis akan berlaku dengan cepat untuk menghasilkan sel-sel darah merah yang baru supaya pengangkutan oksigen berlaku dengan cekap. Apabila terdapat luka pada kulit, mitosis akan berlaku untuk menghasilkan sel-sel baru dan menyembuhkan luka tersebut. Bahagian organ yang rosak boleh diperbaiki melalui proses mitosis. Contohnya, bahagian hati yang rosak boleh digantikan oleh bahagian hati yang sihat yang mampu menghasilkan sel-sel yang baru. Terdapat beberapa organisma yang berkebolehan menjana semula bahagian tubuh badan yang hilang melalui mitosis. Contohnya, cicak boleh menjana semula ekornya apabila ekornya terputus. Pembiakan aseks berlaku secara mitosis. Belahan dedua pada amoeba dan petunasan pada yeast melibatkan mitosis. Pembiakan vegetatif pada tumbuhan juga melibatkan proses mitosis seperti rizom, tuber dan berbawang. Pengetahuan mitosis diaplikasikan secara meluas dalam bidang pengklonan. Pengklonan haiwan melibatkan pemindahan nukleus daripada sel soma ke dalam ovum atau sel embrio tanpa nukleus. Dolly, seekor kambing biri-biri, merupakan haiwan pertama yang diklonkan. Kultur tisu ialah pertumbuhan tisu atau sel suatu medium steril yang mengandungi nutrien dan hormon pertumbuhan. Berikut adalah langkah-langkah dalam pengkulturan tisu. Explant atau satu keping tisu diambil dari tumbuhan induk dan dipotong kepada kepingan kecil. Kepingan tisu tersebut disterilkan dengan larutan natrium hipoklorik cair. Ia bertujuan untuk menghalang pertumbuhan patogen seperti bakteria. Sel-sel tisu membahagi secara mitosis untuk membentuk kalus, iaitu sekumpulan tisu yang belum membeza. Sel-sel kalus meneruskan pembahagian secara mitosis sehingga embrio dihasilkan. Embrio-embrio ini berkembang menjadi anak pokok. Anak pokok tersebut kemudiannya dipindahkan ke tanah dan menjadi pokok dewasa. Bahagian tumbuhan seperti daun, akar, biji benih atau tisu meristem boleh dikulturkan dalam medium bernutrien di luar sel. Proses mitosis merupakan suatu proses signifikan bagi setiap organisma hidup. Melalui proses ini, sel-sel baru yang mempunyai maklumat genetik dan sifat yang sama dengan induknya dapat dihasilkan.